Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Hormati masih pengurusi majlis, tuan-tuan, pegawai surau, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir pada pagi ini untuk solat subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, untuk pagi ini saya akan berkongsikan sedikit satu daripada kitab karangan Imam Al-Ghazali. Itu tajuk dia Ayyuhal Walad. Mungkin tuan-tuan dah pernah baca kat sini, wallahu alam. Ayyuhal Walad ni maksudnya wahai anak kesayanganku lah. Jadi Imam Ghazali ni tuan-tuan, orang yang hebat lah, orang hebat. Imam Ghazali ni nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jarang ada orang Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lah, kan. Yang panggil Muhammad kan budak kecil kan, panggil Muhammad kan marah dia, kau adik sama apa dan ya. Tapi nama dia macam tu kan, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada juga kalau tuan-tuan tengok menakib para ulama ni, nama-nama para ulama ni Muhammad bin Muhammad pun ada, kan. Tapi biasa dia akan beza lah. Kebanyakan akan beza lah, nama orang dengan ayah dia, watuk dia akan beza. Imam Ghazali tu nama yang tuan. Ini gelaran dia Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni antara kepakaran kehebatan dia adalah dalam bidang fiqh, salah satulah fiqh. Sebab kalau kita tengok pada susu galuh kitab-kitab ni, kitab mazhab Syafi'i, ya. Susu galuh kitab mazhab Syafi'i yang kita dapat sekarang adalah asal dia daripada kitab Imam Syafi'i lah sendiri, asal dia daripada kitab Al-Um, kan. Sebab kita kalau dalam apa ni, dia susu galuh ni bukan saja cakap para ulama je, susu galuh ni mesti ada kan. Sekian ni belajar pada guru sekian, ni belajar guru sekian pada guru sekian. Begitu juga dengan kitab-kitab, terutama kitab fiqh lah, pun ada juga susu galuh lah. Macam sekarang ni, kalau dari segi asas kitab fiqh, kita belajar Safinatun Najah contoh dia, karangan Syekh Sulaim Al-Hadrami, Syekh Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, kan. Ada juga lagi ringkas lagi asas, iaitu kitab Risalah Jamiah, kan. Kitab Risalah Jamiah tu dia mengumpulkan ada kitab apa, ada fiqh, ada fiqh, ada tauhid dan sebagainya lah. Kalau naik atas sikit, kitab fiqh, kitab Fathul Qarib, kan. Kitab Fathul Qarib Al-Mujib, kan. Tu dah kira atas lagi lah, dah dia ada syarah sikit tu, kan. Dan atas lagi kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi, kan. Jadi kitab fiqh kita sekarang ni banyak berpandukan, bersumberkan salah satu dia daripada Minhajut Talibin. Tapi kalau nak kata atas lagi, kan, ada kitab daripada kitab Imam Al-Ghazali, kan. Iaitu kitab Al-Basit, kan, antaranya lah. Jadi kitab-kitab, ada 4 kitab Imam Ghazali.
dia syarahkan, dia ringkaskan, kan. Tapi asalnya daripada Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i turun kepada anak murid Imam Syafi'i, turun sampailah kepada Imam Ghazali. Kan, daripada kita Imam Ghazali yang ompek tadi, yang cerita pasal fiqh tadi, turun sampailah Minhaj Talibin. Kan, pecah-pecah lagi sampailah Syekh Qabar tadi Safinatun Najah. Tu salah satulah. Jadi dalam fiqh Imam Ghazali ada nama. Ni kira macam orang cakap tokoh ataupun orang utama lah dalam mazhab Syafi'i itu sendirilah. Itu imam besar lah. Dan salah satu juga kepakaran Imam Ghazali adalah bidang tasawuf. Ya, tasawuf. Jadi dalam bidang tasawuf ni tuan-tuan, banyaklah karangan Imam Ghazali, ya kan. Daripada kalau tuan-tuan ada tahu satu kitab nama dia Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali itu biasalah kat masjid-masjid ke surau tu banyak baca kitab Bidayatul Hidayah tu. Cuma kitab tu taklah tebal mana tuan-tuan, dalam 200-300 muka lah kan. Nipis lah kalau nak bandingkan kitab yang lain kan, Imam Ghazali yang lain kan, tebal. Tapi kitab itu saja tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan perhatikan, tuan-tuan ambil manfaat daripada kitab tersebut dan tuan-tuan amal kan. Contoh baca kitab tu dekat surau apa? Ihsaniyah. Surau Ihsaniyah kan. Tuan-tuan baca, lepas tu amal kan. Ikut apa yang dalam kitab tersebut kan. Wali seorang surau Ihsaniyah kan tuan. Saya tak berani dah masuk apa tu dah. Tak berani datang lah, tak ada wali dah. Kitab tu tuan-tuan, Bidayatul Hidayah tu. Belum kitab yang lain-lain lagi lah Imam Ghazali. Jadi kepakaran Imam Ghazali itu dalam tasawuf. Tuan ya. Jadi daripada kitab Ayyuhal Walad ni tuan-tuan, saya sebenarnya kitab ni dah lama beli tapi tak pernah baca lagi dah dekat orang lah kan. Ataupun tak pernah lagi baca dekat surau-surau lah. Jadi saya ambil satu bahagian saja. Kitab ni pun ringkas je tuan-tuan, taklah tebal mana. Jadi kitab ni pun ada banyaklah poin-poin dia yang nak cerita kan, berkaitan dengan tasawuf lah kebanyakan dia kan. Jadi saya ambil sedikit daripada faedah, iaitu beberapa faedah yang diperolehi daripada seorang ulama, Hatim Al-A'sam nama dia. Yang mana Imam Ghazali ni, satu lagi Imam Ghazali ni adalah seorang guru lah, guru yang hebat lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama guru Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain, imam dua tanah haram lah. Imam dua tanah haram, seorang ulama yang hebat lah. Dia ada kisah tu, nanti kalau sempit saya ceritalah tentang kisah guru kepada Imam Ghazali ni insya-Allah. Jadi sebut ni kan, ayyuhal walad idza alimta hadzal hadis, kan, wahai anakku, jika engkau tahu hadis ini maka tiada hajat engkau berilmu yang banyak, kan. Wa ta'ammal fi hikayati ukhra wa hiya, kan. Sebelum renungkanlah kisah yang lain, iaitu bahawasanya pada suatu hari Hatim Al-A'sam yang merupakan teman Syaqiqul Balakhi radhiyallahu anhu telah tanya, Syaqiq, engkau telah menemaniku sepanjang 30 tahun, maka apa engkau telah pergi, kan. Ni Syaqiq Al-Balakhi ni pun seorang ulama yang hebatlah. Dia tanya kepada Hatim Al-A'sam, kau duduk dengan dia ni 30 tahun, kan. Dia orang kat sini Syaqiq Al-Balakhi ni guru kepada Hatim Al-A'sam. Hatim Al-A'sam bukan A'sam, Hatim Al-A'sam, kan. Kau dah duduk dengan dia 30 tahun, apa kau dapat, kan. Kita lah duduk berguru kan tuan-tuan kan. Tuan-tuan contohlah mungkin boleh jadi soalan kan. Tuan-tuan dah duduk kat surau ni belajar dengan guru, ramai guru contoh kan. Apa yang tuan-tuan dah dapat, kan. Contoh kalau duduk guru sekian, apa yang tuan-tuan dapat dengan belajar dengan guru sekian, apa hasil dia, kan. Biasa kalau cikgu tu dia tanya kat anak ni kan, anak murid ni kan, apa kau dapat ni,
Apa apa manfaat apa kalau belajar tu apa poin-poin yang kau boleh keluar contohlah kan. Jadi qala hasaltu thamani fawaid min al-ilmi wa hiya takfini minhu li'anni arju ila akhir. Hatim jawab, aku telah memperolehi 8 faedah ilmu dan dia cukup bagiku kerana mengharapkan keselamatanku dan kejayaanku padanya. Jadi Hatim Al-Asam ni kata, dan dapat 8 faedah selama duduk dengan kau ni, wahai guruku, 30 tahun, kau dapat berapa faedah? 8 faedah. Itu nak sebut. Syekh Syakik ni, Imam Syakik Al-Balkhi ni tanya apa benda. Jadi qala al-Hatim al-fa'idatul ula inni nazartu ila al-khalqi ila akhir. Syekh Hatim Al-Asam ni dia kata, faedah pertama, sesungguhnya apabila aku lihat makhluk, maka setiap makhluk mempunyai sesuatu yang dicintai dan dirindui. Dan sebahagian daripada yang dicintai itu akan menemaninya hingga ke saat kematian, dan sebahagian daripadanya akan menemaninya hingga ke liang kubur. Kemudian semuanya akan kembali meninggalkan seorang diri dan tiada yang akan memasuki ke dalam kubur bersamanya. Kita ni tuan-tuan, manusia memang ada yang kita sayang, ada yang kita suka, kita cintai lah kan. Macam tuan-tuan yang dah berkahwin, mungkin yang dicintai adalah isteri dia, ataupun anak dia, ataupun dia ada kalau sebagai anak, mungkin dia yang dicintai adalah ahli keluarga dia sendirilah kan, saudara mara dan sebagainya. Ataupun ada orang yang bola kucing, dia cintai kucing dia, kan contoh. Tapi yang dikatakan Asam ni, Hatim Al-Asam ni kata bila saat kematian semua akan ikut. Kan. Tapi bila kita masuk ke dalam kubur, kan? Masuk dalam kubur, orang yang kita sayang, orang kita cinta tadi, semua akan balik rumah, kan? Tak ikut sekali duduk dalam kubur, kan? Tu. Lepas tu dia kata, maka aku berfikir dan berkata, seafdal-afdal yang dicintai oleh seseorang adalah apa yang akan masuk bersamanya dalam kuburnya dan menemaninya. Kan? Dia kata kan, seafdal-afdal yang patut dicintai adalah kan orang ataupun apa yang akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Yang masuk yang sama teman dengan teman dia lah. Maka aku dapati tidak lain daripada amal yang baik. Ya, amal yang baik. Justru aku mengambilnya sebagai kekasihku agar ia akan menjadi sinar dalam kuburku, menemaniku dalamnya dan tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Kan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, idza mata ibn Adam inqata'a amalu, ila akhir hadis kan. Apabila matinya anak Adam, terputus segala amalan dia. Kan? Illa min salas, kecuali daripada 3 perkara. Ada mungkin tuan-tuan dah biasa dengar kan. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Kan? Yang pertama sedekah jariah. Dulu saya datang surau ni tak cantik sana. Kan? Tapi hasil sedekah jariah tuan-tuan semua, tuan-tuan 5 bintang tuan-tuan. Saya pun comel yang baik ni, betul ni surau Saniah ni kan. Nak keluar balik tadi. Tapi tanya tengok apa ni, ada okey betul tu. Datang. Tu pertama sedekah jariah. Jariah. Yang kedua, doa anak yang soleh. Jadi doa anak yang soleh tuan-tuan, kalau ada orang cakap rezeki kan, mudah-mudahan kita didiklah anak sendiri tu, anak kita tuan-tuan sebagai anak yang soleh lah, ataupun solehah. Dan anak soleh ni bukan maksudnya kalau dia dalam doa itu, setiap kali dia doa tu dia solidkan doa untuk kita sebagai mak ayah, itu pun dah baik dah bagus dah tuan-tuan. Itu pun dah alhamdulillah kan. Yang selalu doa, Allahumma lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lana, Allahumma li dzunubi. Itu yang tadi untuk ramai kan. Kalau seorang, Allahumma li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kan.
Allahumma fili dunubi, Allah yang Tuhanku ampunkanlah dosaku. Allahumma fili dunubi wali walidayya, dan kedua ibu bapaku. Kan? Minta ampun untuk diri sendiri dan kedua ibu bapa. Itu pun dah alhamdulillah dah cukup dah tuan-tuan. Kalau ada anak yang doa macam tu, bila kita meninggal pun anak yang soleh ni insya-Allah dia akan pasti tetap mendoakan kita. Kalau ada orang tu, saya tak ada anak Ustaz, macam mana pula dah kan? Carilah anak angkat ko, kan? Ataupun tuan-tuan bolo jago anak yatim ko, contohlah kan. Mudah-mudahan anak tu sebut pun mendoakan untuk kita ataupun untuk seorang ibu ayah. Walaupun bukan ayah, ibu kandung yang betul kan. Mudah-mudahan ya. Dan yang ketiga apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ilmu ni tuan-tuan ada dua jenis ilmu. Satu ilmu putih, satu ilmu hitam. Senang tak bagi kan. Tapi ada dua ilmu lah. Ilmu yang baik, ialah ilmu yang baik kita ajak kebaikan, tapi kita ajar benda yang baik. Kan? Benda baik ni tak semestinya kita ajar bab agama. Kan? Kalau seorang guru tu adalah dia menyampaikan ilmu tu dari segi ilmu bahasa Melayu matematik ko, sains ko, ataupun apa-apa ilmu yang boleh menyebabkan seseorang itu bertambah nilai ilmu pun dikira ilmu yang bermanfaat. Tapi yang diajar tu ilmu hitam, ilmu sihir contoh kan. Itu tak patut lah. Dosa lah jadi kan. Jadi ilmu tu kena tengoklah. Kan, baik tak baik. Kan. Ajar ilmu ni ada ajar kau cara pancitkan motor orang. Tak betul lah jadi kan. Ni dan ajar cara macam mana nak pecahkan tabung surau dah. Nampak banyak lalu tadi kan dah. Kulu kili lalu kan dia ajar. Tak betul tuan-tuan. Jadi ilmu yang bermanfaat. Itulah tiga tuan-tuan. Yang mana kalau mati anak Adam tadi, tiga tu yang tinggal. Kan, yang bersama dengan tuan dengan orang itu yang Imam Hatim Al-Asam ni kata, aku tengok orang ada yang dicintai kekasih dia, isteri dia, anak-anak dia, keluarga dia, teman dia sampai ke kubur, tapi tak duduk sama. Dia masuk kubur, yang orang keluarga dan semua tadi balik rumah. Kan? Jadi dia fikir tu. Dia kata afdal yang dicintai oleh seorang adalah apa yang masuk bersamanya dalam kubur, yang ikut sama dalam kubur. Kat tuan-tuan ngaji Quran contoh Quran itu pun akan ikut tuan-tuan masuk dalam kubur. Contoh tuan-tuan bukan Quran sebiji itulah. Maksud dia amalan pahala baca Quran. Itu yang pertama tuan-tuan. Itu faedah yang pertama yang Hatim Al-Asam dapat daripada guru tadi Al-Balakhi tadi kan. Syakikul Balakhi. Al-faedatu tsaniyah, faedah yang kedua, anni ra'aitul khalqa yaktaduna ahwa'ahum. Faedah yang kedua, sungguhnya aku lihat makhluk menuruti hawa nafsunya, berlumba-lumba untuk memuaskan kehendak nafsu mereka. Maka aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Datang dalil kan Quran kan. Dia tengok orang manusia ni berlumba-lumba untuk hawa nafsu. Hawa nafsu ni macam-macam tuan-tuan. Ada orang yang nak dia nak rumah besar. Dia beli rumah besar. Lepas tu dia sanggup berhabis duit untuk renovate rumah yang tadi. Kan? Ada orang nafsu lebih kepada nak beli kereta besar ataupun kereta yang cantik, kereta mahal. Kemudian dia make up lah kereta tadi. Kan? Daripada kereta tak sport jadi sport. Daripada kereta kancil jadi laju macam Formula 1 dia. Dontum lah, pom kan. Tu kereta kancil kan. Ataupun apa-apalah tuan. Dia minat nafsu lebih kepada nafsu pun tak agak ada hobi kan. Tapi kena berpadu-padu jugalah kan. Hobi ataupun nafsu lebih pada motor. Kan? Dikumpul lah daripada motor Honda Bulat 70 tu sampailah motor Jaguar
Sampailah atas hari kan, saya ingat motor jago yang Harley Davidson tu kan. Contoh dah dikumpul semua. Garaj itu penuh motor je. Kan? Ingatkan anak ramai rumah, tak ni saya kumpul. Ada orang macam tu kan. Sebab dia nak puaskan kehendak dia. Jadi datang dalam Quran tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada hawa nafsu, maka syurga adalah tempat tinggal mereka. Jadi Imam Hatim ni dia kata aku yakin bahawasanya Quran itu benar, maka aku berlumba-lumba untuk melawan nafsuku, menentang dengan bersungguh-sungguh, menghalangnya daripada apa yang ia suka, hingga ia redha dengan ketaatan kepada Allah SWT dan patuh pada perintahnya. Kan? Maknanya dia tahan diri dia daripada boli motor sesuai untuk diri dia lah. Kan? Itu sekadar. Tapi kalau dia boli itu untuk jual boli, tak ada masalah lah. Ataupun contoh lain, dia lawan kehendak nafsu, suruh tidur kat rumah. Kan? Ini ada kuliah subuh Ustaz Hafiz, tak payah datang. Tidur. Kan? Lagi sedap tidur daripada dengar kuliah Ustaz Hafiz. Contoh kan. Jadi kalau dia jenis orang yang melawan nafsu, dia kan kata, "Oi, tak boleh. Dan kono datang kuliah pagi ni ada kuliah subuh, semalam tak ada kuliah. Tak ada kuliah, datang tak ada kuliah." Kan? Itu ini ada kuliah, kono ganti dah. Dia datang lawan nafsu yang suruh dia tidur tadi, supaya nafsu tadi ikut dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Itu disebut tadi, siapa yang melawan hawa nafsu dia, supaya nafsu tadi tunduk untuk dia ni melakukan ketaatan kepada Allah SWT, syurga adalah tempat tinggal mereka. Dalam surah Al-Quran ni kan, yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada hawa nafsu, dia tahan diri pada hawa nafsu, maka syurga adalah tempat tinggal mereka. Contoh tuan-tuan. Tu faedah yang kedua yang disebutkan tuan-tuan. Faedah yang ketiga tuan-tuan, al-faedatu tsalitsah, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami' hitamid dunya. Thumma yumsikuha qabidan yadahu 'alaihi fata'ammaltu fi qouli ta'ala ma 'indakum yanfudu wa ma 'indallahi baqa. Faedah yang ketiga, sesungguhnya aku lihat setiap manusia ni berusaha untuk mengumpul harta keduniaan. Kumpul harta dunia. Dalam bank tu dah banyak lah duit, dah ada 100,000 tak cukup. Kono ada 1 juta. Dah ada 1 juta tak cukup, kono ada 2 juta. Dah ada cukup, dah ada 2 juta tak cukup lagi, kono ada 3 juta dan seterusnya lah. Kan? Sungguhnya aku lihat manusia berusaha untuk mengumpul harta keduniaan, kemudian menggenggam sekuat-kuatnya, maka aku merenungi firman Allah SWT. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kan? Ada orang beli orang kaya, beli kereta Ferrari, beli kereta Bugatti Veyron kan, yang paling laju tu kan, ataupun sekarang ni kereta elektrik yang yang keluarkan oleh Tesla kan. Elektrik tu laju. Saya tengok tu belum sampai tuan, zoom dah pergi laju dia elektrik tuan. Elon Musk kan. Anda dah. Jadi tuan, nak kata kat sini kan, orang kumpul satu dunia. Lepas tu ada yang kaya saya tengok tu dah mati. Dia dia wasiatkan okey pada orang, suruh tanam sekali kereta itu dengan dia. Dahsyat tuan. Pula nak gali lagi besar kubur tuan. Kan dalam kan biasa 7 kali 3 kan. Ni tambah lagi. 10 kali 10 nak tanam kereta je. Tapi itu tuan, dia nak awak cakap, ada juga yang jenis macam tu tuan. Ada juga yang saya tahu, ada agama-agama ataupun kepercayaan yang mana kalau nak subuh dia kono dalam keadaan yang kaya-kaya. Pakai sekian, handsome, kacak-kacak. Nak hidup susah, nak mati pun susah tuan. Nak mati pun kena cari duit juga. Nak kena nak jumpa Tuhan tu dalam keadaan kaya-kaya kan. Tuan-tuan kata tadi kan, dia tengok manusia ni kumpul harta keduniaan. Kalau tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan ada satu hadis kan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan,
Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni tanya pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kan, tentang keadaannya, apa yang Sayyidina Aisyah, keluarga dia, Rasulullah makan. Jadi Sayyidina Aisyah kata, ceritalah. Daripada 1 bulan purnama masuk ke bulan purnama yang kedua, dari bulan purnama yang kedua masuk bulan purnama yang ketiga. Oh, macam cerita Piramli pula tuan. Purnama-purnama kan. Maksudnya dah 3 kali bulan. Sampailah bulan ketiga, dapur rumah Rasulullah dan juga isi-isi Rasulullah yang lain tak berasap. Tak berasap 3 bulan. Sekarang ni pun tak berasap kan. Kalau orang sekarang ni pun ada dapur tak berasap. Kan? Sebab makan kat luar kan. Punya secret recipe. Rumah tak berasap tapi berasap kat dapur tempat lain lah. Kan? Tapi Rasulullah tak tuan. Kan? 3 bulan. 3 bulan dapur tak berasap, hanya makan aswadain saja. Apa aswadain tuan? Iaitu minum air kosong, air soju dan juga buah kurma. 3 bulan makan tuan. Kita lah macam tu tuan-tuan. Kan? Jenuh tu. Kan, pagi makan lah, sarapan makan tu, tengah hari makan tu, malam makan tu. Cukup sehari tuan. Kan, malam tu dah bising dah. Asyik-asyik kurma dah. Asyik-asyik kurma. Kan? Itu kau makan pun lauk orang rumah masak lauk kurma. Contoh lauk kurma kan, besok hari ni lauk kurma, besok lauk kurma. Apa ni? Dah tak ada lauk lain ke, kurma yang panjang kan, lauk kurma contoh kan. Itu pun dah apa kan. Ni tak, Rasulullah SAW macam tu tuan. Kehidupan lah. Kan? Tak berasap dapur kan. Tapi alhamdulillah nak katakan itu juga isteri Rasulullah SAW pun redha dengan keadaan tersebut tuan. Redha lah. Jadi Imam Hatim Al-Asam ni sebut manusia ni sibuk kerja atau dunia dan dia kemudian dia genggam sekuat-kuat harta dunia tersebut. Tak salah tuan-tuan cari harta dunia ni, carilah. Kan? Lagi bagus sebenarnya kalau orang Islam ni ada yang kaya. Lagi bagus orang Islam ni ada yang kaya. Sebab orang Islam yang kaya ni lah yang akan bantu orang-orang Islam yang susah. Kan? Jadi yang orang yang memang bersungguh cari kekayaan harta dunia ni, dia kena tanamkan dalam diri lah. Duit itu bukan untuk disimpan. Kan? Kalau ada lebih, bagi pada orang lain. Kan? Tu tuan. Tapi kalau dia cari harta dunia dan dia simpan, dia pegang duit itu, tak bagi orang, tu yang susah. Sebab kita pun perlu kepada orang Islam tuan yang kaya lah. Dan kaya tu memang dia nak bantulah orang-orang yang susah. Sebab nak kata orang susah ni, tak ada lah nak cakap yang susah waktu macam zaman Rasulullah tu, tak ada lah tuan. Tapi ada lagi lah. Masih ada lah. Kemudian maka aku menukar hasilku di dunia untuk Allah SWT dan membahagikannya kepada orang miskin agar ia menjadi tabungku di sisi Allah SWT. Jadi Imam Hatim ni sebut apa yang dia dapat daripada gaji dia, daripada apa harta-harta yang diperolehi, dia sebut kat sini dia membahagikannya kepada orang miskin. Bagi orang miskin maksud sedekah kan tuan. Sedekah bagi orang miskin kan. Supaya apa? Supaya dapat apa, jadi orang cakap saham dia di akhirat tuan. Sekarang ni ada cakap kan macam ada topik-topik saya pergi tuan kan. Ada orang susah macam baru ni, saya cerita sikit tuan. Baru ni saya ada pergi orang makcik tu kan. Anak ramai. Kemudian dia ada seorang anak ni, dia ada sakit diabetes tahap 1. Tapi dia dah tahu anak itu daripada anak umur 13 tahun lah. Sekarang ni dalam 20 lebih umur anak itu. Tapi kelebihan, dan bila saya pergi saya tak tahu. Saya pergi itu ziarah tu datang, tengok anak ni orang kayu, tak boleh bercakap, apa bisu dan pekak. Kan? Jadi nak cakap tu memang kena bahasa syarat lah. Saya tak tahu, saya bersilat je tahu kan. Tangan macam mana kan. Tak faham kan. Lepas tu belajarlah sikit. Terima kasih macam mana, sama-sama macam mana. Macam tu lah. Gayo kan. Dia punya apa. Sian tuan-tuan.
Sebab anak itu baru lagi bulan hari raya tu dia tak jaga, sebab dia kena jaga makanan. Dan dia cakap dari segi makanan tu dia bergantung kepada insulin tu sepanjang hayat dia. Maknanya sekarang ni umur 20 lebih, kalau anda kata umur dia panjangan sampai 50 60 tu, sepanjang tu lah dia kena jaga makanan dan insulin tu kena makan sepanjang hayat dia lah. Masuk bulan hari raya tu dia tak jaga makan, agak dah lama tak raya ke. Datang raya, ui kuih raya ni dah 2 tahun tak makan, dah makan. Ui ni lontong ni dah 2 tahun tak makan, makan. Agak lah tuan kan. Ui ni apa ni lomang ni dah lama tak rasa ni, makan. Habis semua dia makan ICU tuan-tuan 2 kali. 2 kali masuk ICU. Dan sekali masuk ICU tu lama pula tu. Saya tengok tu kira-kira ada juga sekali ICU ada hampir seminggu juga duduk. Ya. Untuk dia punya ubek saja tuan-tuan, saya beli tu RM1,000 tuan-tuan. RM1,000. Mana tuan nak dapat duit tu? Kan ada lah JKM bagi, zakat bagi, tapi masih tak, orang cakap tak cukup kan. Keadaan dia tak kojo kan. Tak kojo. Yalah bisu kan apa bukaan, siapa nak ambil kojo kan. Tapi dia boleh kojo jelah. Dia boleh kojo, cuma tak boleh nak kojo yang borek-borek. Dan memang kena jaga makan mak lah yang jaga, kena pantau dia, tengok tiap hari kan. Tu contoh lah. Kan yang sebab sambal sekarang ni harga dah makin naik pula kan. Minyak daripada RM20 dah jadi RM40. Macam-macam boleh kan. Kan itu belum bab makanan lagi, itu untuk ubek dia sebulan. Kos ubek dia saja sebulan nak RM1,000. Belum makan lagi. Lepas tu dia ada macam cakap komitmen bayar, dia beli motor kan. Dan dia pun dah berkahwin pula. Kahwin pun bini pun OKU juga. Kan? Tak boleh cakap bisu dah buka juga. Tuan tu contohlah. Mai ada orang susah tuan kan. Jadi ada pun cakap sama-samalah kita bantu kan. Insya-Allah tuan kan. Faedah yang komplek tuan, al-faedatul rabi'ah. Berapa aku 7 lah. Sekali tuan. Faedah rabi'ah. Faedah yang komplek, sungguh aku lihat sebagian manusia menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan terletak pada banyaknya kaum dan keluarga, dan mereka terpedaya dengannya. Sementara yang lain menganggap bahawa keagungan dan kemuliaan terletak pada banyaknya harta dan anak. Maka mereka berbangga dengannya. Disebut tadi lah. Imam Hatim sebut kemuliaan dan keagungan ni sebab kaum. Ya. Aku kaum Arab, akulah yang paling mulia. Contoh ni kan. Dan orang Melayu dan keturunan hang jebat. Kau jangan main-main dengan dan. Kan. Sebab ada keturunan jebat dia ni. Kau keturunan dan hang jebat, kau hang berdebah. Sekati dia kan. Itu contoh kan. Dan ada keturunan waris pada ulama sekian. Dan ni daripada kaum keturunan yang mulia, bagi dia macam tu. Tu yang sebut dia kan. Dan keluarga. Ada juga kata kalau harta banyak, anak banyak, itu tanda kemuliaan bagi dia. Dan mereka ni berbangga. Sebahagian pula kata keagungan dan kemuliaan ni terletak pada perampasan harta manusia, melakukan kezaliman dan menumpahkan darah mereka. Seorang lain pula beriktikad bahawa keagungan dan kemuliaan terletak pada perbelanjaan harta dan pembaziran. Dia harta banyak, lepas tu dia bazir-bazir macam tu ya. Kan? Tak ada apa ni, bazir sikit dan boleh boli lagi lah yang lain. Kan? Ada manusia yang macam tu. Jadi Imam Hatim yang sebut, aku renangi firman Allah SWT, Inna akramakum indallahi atqakum. Kan? Sungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Kan? Ada satu hadis Nabi lain sallallahu alaihi wasallam kata, Allah SWT yang akan tengok bukan daripada jasad, pada luaran, tapi ke dalam hati kita kan. Innallaha yanzuru ila qalbi. Tengoklah hati dia, apa dalam hati itu. Hati ni apa? Itu takwa dia lah. Ketakwaan dia. Maka aku memilih takwa dan beriktikad bahawasanya Al-Quran itu benar dan sangkaan mereka semuanya adalah batil. Nak katakan apa yang harta, anak, rampas harta manusia tadi, buat kezaliman, lepas tu dia sangka bahawa kaum dia mulia, tuan-tuan. Itu semua dari segi zahir dia. Luaran dia, zahir dia.
Tapi bagi Allah SWT tengok pada hati kita, pada dalaman kita, pada ketakwaan kita. Tu setiap kali Jumaat tu imam kan apa? Ittaqullah kan. Biasa dengar kan. Kan tiap-tiap minggu dengar ittaqullah haqqa tuqatih kan. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tapi itulah kita kan. Imam cakap Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah harapan ni. Pada mula kau kan. No nak dengar tu kan. Belum sampai imam baca isi dalam dah tidur dia dah. Dah angguk faham. Angguk faham. Faham dah kan. Kejap angguk dah kan. Betul-betul faham imam khutbah tak baca lagi dah angguk faham kan. Tu yang payah kan tuan. Malah tiap-tiap minggu kan imam sebut takwa lah. Takwa ni apa? Itu takut pada Allah SWT. Kan? Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu takwa tuan. Faedah yang kelima, inni ra'aitun nas yuzammu ba'dhum ba'dha wa yaghtabu ba'dhum ba'dha fa yatu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Faedah yang kelima, sungguhnya aku melihat manusia saling menghina dan memaki antara satu sama lain, maka aku dapati puncanya adalah daripada hasad pada harta, hasad pada pangkat dan hasad pada ilmu. Tu tuan. Pertama hasad pada harta tu tak dapat sangkal lagi lah. Orang tengok orang ni kodai ni maju sikit, sihir. Kan? Sihir dah. Ni dah maju ni sihir. Tak tahu tuan apa tu dah. Kojak-kojak tu muntah-muntah, kojak-kojak muntah. Pergi klinik PMC. Elok je tuan ni tak ada sakit apa-apa pun nampak Mesti contoh kan. Pada pangkat. Tengok orang tu laju tak tahu naik kabel kau. Kan. Kalau tak guna kabel pun dia naik sebab apa pangkat tu tak payah, tapi ada juga yang hasad. Tengok dia naik tu, naik pangkat dan ada lah kebaikan yang dia buat. Orang pun suka. Tak lama tu jatuhlah. Kan? Tu biasa. Dan satu lagi dari segi ilmu. Orang ada ilmu tuan. Dah ilmu viral pula contoh kan. Ramai pula mengikut, sekali buat live tu mau 1, 2, 3 juta orang datang contohlah kan. Ramai. Mesti ada yang hasad. Dia tak hasad pun ada orang ahli ilmu lain yang hasad. Tu yang lagi bahaya tu sebenarnya. Hasad antara ahli ilmu dan ahli ilmu. Tu berlaku tuan. Tu pun ada berlaku. Itulah manusia kan. Tak lagi pada kesalahan. Dia kata manusia ni yang betul-betul tak berdosa Rasulullah ya. Kan Nabi ya. Kan. Ulama ni pun ada dia punya apa cakap sisi yang tak berapa baik kan. Jadi kena tu lah. Kadang ada juga yang patut yang kena nasihat kan. Tu biasalah dekat manusia. Hasad sama ahli ilmu tu biasa tuan. Ada berlaku. Kan. Tu bila kita tengok ada ulama ni dia tak ngam. Tak geng. Adalah tu. Adalah faktor itu kan. Ni tak boleh nampak ni lebih sikit, ni tak boleh nampak ni sikit. Jadi mulalah dia akan cuba saling menjatuhkan. Fata'ammal fi qauli ta'ala. Kan? Maka aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, kami telah membagikan rezeki mereka di antara mereka pada kehidupan dunia. Maknanya rezeki setiap orang ni dah ada rezeki dia masing-masing. Maka aku ketahui bahawasanya pembagian itu adalah daripada Allah SWT dari dahulu kala, daripada dulu lagi. Fil azal kan, sejak dulu lagi dah tahu. Maka aku tidak mempunyai hasad pada seorang pun dan aku redha dengan pembahagian Allah SWT. Tak ada hasad bagi ni Imam Hatim ni. Dia kata kan dia renungi, dia tengok firman Allah ayat Quran ni tadi, kata Allah SWT dah bagikan rezeki sesama manusia ni tadi. Maka dia syukurlah. Apa yang kita ada ni syukurlah tuan. Tak perlulah kita hasad, dongki sesama kita tuan. Tak dapat apa kan. Tak dapat apa. Jadi ada satu syair tu kata hasad ni dia umpama
api yang membakar kayu. Kan? Api yang membakar kayu. Jadi kalau kita tak tangani hasad tu, sifat hasad tu, hasad yang tak baik lah. Hasad yang tak baik ni lah. Jadi dia akan membakar kebaikan-kebaikan. Kan? Dia akan jatuh orang dan sebagainya lah. Al-faidatu sadisa anni ra'aitu an-nas yu'adi ba'dhum ba'dha li gharri wa sabab. Faedah yang ke-6, sungguhnya aku melihat manusia saling bermusuhan kerana suatu tujuan dan juga sebab. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala inna syaitan lakum aduwwun fattakhudhuhu aduwwa. Maka aku merenung firman Allah SWT, sungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Maka aku tahu bahawa tidak boleh kita bermusuhan dengan seorang pun kecuali syaitan. Tak ada. Kita ni kalau gaduh tuan-tuan tak bercakap. Kan? Tapi kalau tak bercakap tu tak boleh lah lebih daripada 3 hari. Kalau tak bercakap, tak tahu siapa lebih 3 hari tu dosa lah. Haram hukum kan, gaduh-gaduh, lepas tu bila habis semayang tu bersalaman. Ujung jari salam kan. Tak nak salam bunyi lah gaduh kan. Ujung jari je bagi tak nak salam kau dah lah. Tak ada faedah atau manfaat dah. Bayar tu sekali kan. Ini tak boleh lah. Kalau gaduh tu janganlah berlebih-lebihan. Janganlah berlebih-lebihan. Jangan terlalu lama lah. Dia bila lama tuan-tuan memang susah nak dibaikkan balik. Susah nak dibaikkan. Kalau katakan gaduh tu sebab tompek kojo, cukup ke tompek kojo lah. Luar tompek kojo tu janganlah memasang muka kan. Kalau katakan kek surau, janganlah gaduh kek surau pula kan. Tompek rahmat turun kan. Jangan pula kan. Tompek rahmat turun, tompek penuh rahmat Allah SWT ni. Cari dah jalan. Kalau nak gaduh tu cari jalan supaya kita ada perdamaian kan. Faedah yang ke-7, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahid bi mubalaghati li talabil quti wal ma'ash. Ila akhir. Faedah yang ke-7, sungguhnya aku melihat setiap manusia yang berusaha dengan kegiatan dan kesungguhan untuk mencari makanan dan kehidupan hingga jatuh pada perkara syubhah dan haram, menghina dirinya serta merendahkan maruahnya. Ini pun sama tuan-tuan. Orang cari kojo ataupun kojo, duit tak ada, cari jalan lain dengan cara yang haram. Tu tak boleh lah. Haram kan. Ada satu hadis tu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Satu hadis tu kata kan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging tu yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aula bihi. Maka neraka lah yang aula bagi dia. Kan? Daging. Kita ambil makanan haram contoh kan. Dah makan. Kalau keluar okey lagi tuan-tuan. Keluar kan. Makan-makan kan. Besok tu keluar nyembat. Okey. Tapi dia makan tak keluar pula. Jari tumbuh pula jadi daging. Kan? Mana daging yang dalam badan kita yang haram tu? Kut masuk syurga, kut masuk neraka tu. Contohnya masuk neraka tuan. Takkan yang bahagian haram tu. Tangan contoh tangannya ada daging haram, tangan bakar tangannya tak ada tuan. Satu badan dah kena bakar. Kan? Tu kullu lahmin nabata minal haram. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, fannar aula bi. Kan? Jadi jaga-jagalah. Lagilah aku perlu berhati-hati lebih-lebih dalam bab makanan, sumber yang kita dapat. Itu sebab kena banyak sedekah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada daripada sumber-sumber yang kita dapat itu adalah daripada sumber yang syubhah, sumber yang haram. Jadi dengan sedekah, zakat ni sebenarnya yang menyucikan harta-harta yang ada pada kita tuan-tuan. Wa fa'amaltu fi qouli ta'ala. Kan? Maka aku renung firman Allah SWT, dan tiadalah satu daripada makhluk di bumi ini memberi rezeki kecuali Allah untuk memberinya rezeki. Maka aku tahu bahawa rezekiku ditetapkan oleh Allah SWT dan telah dijamin olehnya. Maka aku menyibukkan diriku untuk beribadah kepadanya dan memutuskan harapanku terhadap semua kecuali dengannya. Jadi nak kata kat sini dah yakin, dah sebut dalam Quran dah. Memberi rezeki tak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak ada orang bagi rezeki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah perlulah juga pada usaha.
Kan usaha tu perlu. Kono ada usaha untuk cari rezeki. Tapi dalam usaha kita tu janganlah usaha ke arah cari rezeki benda yang haram. Tu yang bahaya. Kan. Contoh yang sekarang ni anak-anak Melayu kita tuan kan, tak maaf cakap lah. Ada yang kerja okey, speedmat contoh kan. Itu yang payah kan tak kerja speedmat kan, tak ada nak kerja kan. Tapi itulah dalam apa tu adalah arak apa bagai kan. Carilah jalan macam mana kan supaya dia bukanlah yang tolong susun arak tu, dia bukan yang apa jual arak tu. Macam mana nak baik tuan-tuan? Sebab arak ni dalam satu hadis tu kan ada 10 jenis, 10 golongan yang diharamkan dosa. Kalau baik berkaitan dengan arak dosa. Contoh saya minta apa Tuan Bilal ke apa kan, ambil kan arak dan Bilal tolong ambil je. Dia tak minum pun, dia tahu benda haram, dia tolong ambil bagi. Itu pun ada dosa besar kan. Ni tolong susun. Lepas tu kan bila ada orang nak beli tu, kita pula yang tolong jual. Ni RM10 dah nak contoh kan. Tu tolong ambil pun dah dosa tuan. Kan. No tuan. Itulah tuan, tapi itulah hakikat macam tu lah tuan, tak boleh lah kan. Konolah kalau ada anak-anak tu konolah nasihat kan. Cubalah kalau cari siapa, kalau boleh carilah kerja lain ke apa kan, ataupun elakkan daripada jaga bondo tu lah. Tuan-tuan. Yang terakhir tuan, al-faidatu tsaminah anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluq, ba'duhum ala dinar wad dirham wa ba'duhum ala al-mali wal mulk wa ba'duhum ala al-hirfah was sina'ah wa ba'duhum ala makhluqin mithlah. Faedah yang ke-8, sungguhnya aku lihat setiap manusia bergantung kepada satu makhluk. Sebahagian mereka bergantung terhadap dinar dan dirham, yakni duit lah. Sebahagian mereka terhadap harta dan apa yang dimilikinya, sebahagian terhadap pekerjaan dan sebahagian terhadap makhluk. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Maka firman Allah SWT, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupkannya, sesungguhnya Allah melaksanakan perintahnya, sesungguhnya Allah SWT menjadikan ketentuan terhadap segala sesuatu. Ni ada orang yang apa bergantung kepada makhluk. Makhluk tadi yang disebut itulah duit lah, harta lah sebagainya. Tak ada kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang salah lah. Kan? Orang tu kaya, duit banyak kan, sekali muflis, barulah dia nak bergantung kepada Allah SWT. Itu salah. Jadi sepatutnya pada masuk waktu dia duit banyak tu, waktu itulah dia lagi bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya tuan. Jadi bila dah muflis barulah cari Allah. Kadang-kadang ada orang yang terus salahkan Allah SWT. Kenapa ni kan, dia bertanya kan. Jadi nak tak nak segala apa yang ada pada kita orang tuan, tawakal lah. Tawakal pada Allah SWT, dan kita kena faham, kena yakin yang bahawa setiap apa yang ada kat dunia ni adalah sementara. Kalau kita besar, rumah besar, ini adalah sementara. Kan? Bukan dah kekal selama-lamanya. Kalau tiba Allah SWT nak tarik sekelip mata tu juga hilang. Tuan, Fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Maka aku bertawakal kepada Allah SWT kerana dia cukup bagiku dan sebaik-baik pengawal. Itulah tuan-tuan. Cukuplah tu untuk 8 perkara yang diperolehi, 8 faedah yang diperolehi oleh Hatim Al-Asam daripada guru Syakikul Balkhi. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit pengajaran, sama-samalah kita ambil manfaat, dan kita cakap perbaiki diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini sama-sama kita ubah diri kita menjadi lebih baik, insya-Allah, lebih insan yang lebih bertakwa, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan, mohon maaf ana kata terkasar bahasa. Aqul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin.
hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana ya futuhal arifin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.